Assalamualaikum Adik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat Adik? Ya, sihat. Adik, aku minta tolong lah. Ya. Boleh tak kau ceritakan dekat aku tentang kehidupan Abu Bakar Siddiq? Ya, boleh. Okey. Sayyidina Abu Bakar merupakan khalifah yang pertama dalam sejarah Islam. Beliau menjawat jawatan sebagai khalifah pada tahun 632 Masihi sehingga 634 Masihi. Beliau lahir pada tahun 573 Masihi dan wafat pada tahun 634 Masihi. Pada awalnya, Sayyidina Abu Bakar digelar sebagai Abu Ka'bah, iaitu hamba Ka'bah. Tetapi selepas pengislamannya, Sayyidina Abu Bakar menukar namanya kepada Abdullah. Dan secara umumnya, Sayyidina Abu Bakar digelar sebagai Bakar kerana mengambil namanya daripada perkataan Arab yang bermaksud bakar, iaitu unta muda. Maka timbullah persoalan di sini. Bagaimana Sayyidina Abu Bakar mendapat gelaran As-Siddiq? Sayyidina Abu Bakar mendapat gelaran As-Siddiq kerana dirinya sentiasa membenarkan setiap perkataan dan kalam daripada Nabi Muhammad SAW. Apa tahu tak? Apakah ciri-ciri keistimewaan dan sifat-sifat terpuji yang boleh kita kaitkan dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu? Antara ciri-ciri dan sifat-sifat terpuji yang boleh kita kaitkan dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ialah, pertama, ketika mana Nabi Muhammad SAW mengutip derma daripada para sahabat untuk memulakan kempen perang di Tabuk, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menyerahkan segala apa yang dimiliki olehnya kepada umat muslimin untuk memulakan perang di Tabuk. Maka dikatakan kepadanya oleh Nabi Muhammad SAW, apakah yang kau tinggalkan kepada keluargamu? Maka dengan spontan dijawab oleh Abu Bakar, aku tidak meninggalkan apa-apa pun melainkan Allah dan Rasulnya. Peristiwa kedua yang boleh kita hayati daripada sirah Abu Bakar radhiyallahu anhu ialah ketika mana peristiwa Sayyidina Abu Bakar menyelamatkan Bilal bin Rabah daripada diseksa oleh Umayyah bin Khalaf. Seperti yang kita ketahui, Sayyidina Bilal bin Rabah merupakan sahabat Nabi yang mempunyai keteguhan iman di dalam hatinya. Diriwayatkan di dalam kitab Tarikh Khulafa, ketika mana matahari kian memanas, Sayyidina Bilal bin Rabah diseret keluar dari rumahnya menuju ke suatu tempat di padang pasir. Di situ Sayyidina Bilal bin Rabah diletakkan bongkah batu yang sangat besar di dadanya. Maka Umayyah bin Khalaf menggesa kepada Bilal bin Rabah agar kembali kepada agamanya yang asal. Kemudian Bilal bin Rabah menolak gesaan seperti mana yang dipinta oleh Umayyah bin Khalaf. Ketika itu Waraqah bin Naufal lalu di hadapan Bilal bin Rabah dan menyaksikan peristiwa yang sedih itu. Lalu dikatakan kepada Umayyah, mengapa engkau menyeksa Sayyidina Bilal bin Rabah? Sesungguhnya, adakah engkau tidak takut kepada seksaan yang akan dikenakan ke atas engkau? Dan aku akan jadikan Bilal daripada sebahagian orang yang paling aku sayangi. Dan tidak semena-mena Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu yang turut sama menyaksikan peristiwa itu menawarkan untuk membebaskan Bilal dengan tawaran seorang hamba yang lebih kuat dan lebih hitam daripada Bilal. Jadinya korang tahu tak macam mana kita nak ajak golongan muda untuk ikut jejak para sahabat ini? Yang pertama, kita kena menghayati surah Rasulullah SAW. Sebab apa? Sebab dari surah itulah kita dapat tahu macam mana pengorbanan Rasulullah SAW dan para sahabat dalam menyampaikan dakwah dan memperjuangkan ajaran agama Islam. Nak lagi best, surah ini kita boleh aplikasikan dalam bentuk cerita ataupun animasi. Yang kedua, kita boleh mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Tak susah pun amalkan sunnah Rasulullah ini. Kita boleh mula dengan benda yang paling kecil. Contohnya, makan dengan tangan kanan. Dan yang paling mudah lagi, kita perlulah selawat ke atas Nabi.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang ketiga, kita boleh melazimi diri dengan melibatkan diri kita dalam majlis ilmu supaya kita boleh dapatkan lebih banyak lagi manfaat tentang agama Islam. Jadinya anda semua dah tahu kan tentang kehidupan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dari segi dermawannya, dari segi ijtihadnya dalam memperjuangkan agama Islam, kita kenalah aplikasikan dalam hidup kita supaya agama Islam kita ni lebih terbela pada masa kini dan akan datang. Sekian daripada kami. Terima kasih kerana sudi menonton. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.